Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan melihat satu lagi permasalahan di dalam compressible flow yang dinamakan isentropic convergent divergent nozzle flow. So berdasarkan tajuk ini, saya harap pelajar memahami apa yang dimaksudkan dengan isentropic. Secara mudah ialah kita beranggapan bahawa perkara yang berlaku di sini tidak akan melibatkan heat transfer. Maksudnya tidak akan ada kehilangan tenaga dalam bentuk sinaran. Oleh itu pengiraan yang boleh kita buat adalah ideal. Maksudnya energy at inlet must be equal at energy at outlet. Itu sebenarnya idea asal. Kenapa di dalam tajuk ini kita akan fokus kepada isentropic. Kemudian kita akan melihat convergent divergent nozzle flow. So convergent divergent nozzle flow ni bentuknya macam mana? Ia lebih kepada bentuk ini. So dia akan berbentuk daripada besar akan mengecil dan seterusnya dia akan kembali membesar. Kerana apa? Kerana selalunya di dalam compressible flow kita akan menggunakan gas sebagai medium pergerakan kita. Jarang kita boleh menggerakkan liquid ataupun cecair di dalam keadaan lebih laju daripada had laju bunyi. Ini kerana cecair bukanlah sesuatu yang boleh dimanfaatkan. Oleh itu kita kata agak mustahil untuk kita membuat perkara tersebut. Lagi satu perkara yang perlu kita faham ialah cecair mempunyai density yang besar berbanding dengan ketumpatan ataupun density gas. Oleh itu untuk menggerakkan cecair dengan had laju menyamai atau melampaui nilai had laju bunyi adalah sesuatu perkara yang memerlukan tenaga yang banyak. Walaupun ada eksperimen ataupun uji kaji yang melakukan perkara demikian, tetapi ia bukanlah sesuatu perkara yang yang mudah untuk dilakukan. Tetapi untuk Mach wave yang melibatkan gas, ia adalah sesuatu maknanya ia berlaku di dalam kehidupan seharian. Okey, tetapi apa yang menarik perhatian ialah di dalam pergerakan gas, setelah kita mampatkan dan sebagainya, ia akan kita perlu keadaan convergent divergent. Okey, apa yang berlaku sekiranya kita ada satu nozzle seperti ini? Okey, kita pergi melihat kepada aliran cecair dulu. Kenapa kita melihat aliran liquid? Kerana aliran liquid lebih kepada idea Bernoulli equation. Dan idea Bernoulli equation ini para pelajar telah mempelajarinya di dalam fluid mechanics 1 dan juga kita menggunakan Bernoulli equation untuk bab 1, 2 dan bab 3. Oleh itu saya akan cuba menerangkan dengan keadaan Bernoulli equation dahulu supaya pelajar dapat memahami perkara ini dengan lebih mudah. So andai kata kita mempunyai cecair, let's say air, kita ada water, kita ada air, dan apabila air pada di peringkat inlet di sini, air mengalir dengan certain velocity. Kemudian apabila air mengalir di kawasan yang sempit, seperti yang kita tahu, kita menggunakan rumus continuity equation di mana A1V1 sama juga dengan A2V2. Membawa maksud sekiranya permukaan yang besar berubah kepada permukaan yang kecil, oleh itu had laju akan semakin tinggi. Oleh itu had laju di sini akan semakin tinggi. Okey, ini saya harap pelajar dapat faham perubahan yang berlaku. Kemudian apa yang berlaku setelah cecair tersebut, kita fokus kepada liquid dahulu. Apa yang berlaku setelah cecair mengalir keluar di dalam keadaan cross section area yang besar? Sudah tentulah kita kata had laju akan kembali perlahan. Okay, itu yang perlu kita faham. Kerana apa? Kerana kita dapati bahawa ketumpatan ataupun density rho untuk liquid tidak berubah. Oleh itu kita kata tenaga hanya play around di antara had laju cecair. So jadi had
hanya had laju yang akan berubah-ubah disebabkan oleh bentuk cross-sectional area. Itu yang kita belajar sebelum ini dan ia adalah satu teori yang betul, tetapi ia hanya boleh digunakan di dalam keadaan liquid ataupun di dalam keadaan di mana medium yang kita gunakan tidak boleh dimampatkan. Okay, apa yang berlaku sekiranya kita menggunakan medium termampat ataupun kita menggunakan medium yang boleh dimampatkan, iaitu udara contohnya. Udara ataupun gas. Okay. So apabila udara melalui kawasan ini, kawasan yang mempunyai cross-sectional area yang besar, kita anggap bahawa udara masuk dengan certain velocity. Kemudian di kawasan throat di sini, di kawasan yang sempit di sini, tentulah kita kata had laju akan semakin laju. Okey. Tetapi kita perlu ingat bahawa gas, jarak di antara molekul gas adalah jarang. Maknanya adalah jarang-jarang. Oleh itu, apabila ia melalui di kawasan yang sempit ini, ada dua kemungkinan yang berlaku. Pertama, had laju akan menjadi semakin tinggi bersesuaian dengan idea continuity equation A1V1 sama juga dengan A2V2. Membawa maksud jika cross-sectional area di sini semakin kecil, had laju tentu semakin tinggi. Kemudian, kita kata di dalam masa yang sama, jarak di antara molekul ini juga ada kemungkinan boleh dirapatkan. Kerana kita kata molekul untuk gas adalah jarang jarak. Oleh itu apabila ia melalui di kawasan yang sempit, ada kemungkinan molekul tersebut termampat. Oleh itu sekiranya perkara ini berlaku, kenapa saya cakap sekiranya perkara ini berlaku? Kerana sekiranya had laju gas yang berlaku di sini kurang daripada, maksudnya Mach number lebih kecil daripada 0.3, kita kata mampatan mungkin tidak berlaku. Itu sebab di dalam buku teks kebanyakan mereka bersetuju ataupun berdasarkan uji kaji yang mereka buat, mereka boleh membuat kesimpulan bahawa jika Mach number kurang daripada 0.3, mungkin tiada mampatan yang berlaku. Oleh itu pengiraan boleh diselesaikan dengan menggunakan idea Bernoulli equation sahaja. Sekiranya Mach number berlaku ataupun Mach number melebihi 0.3, mampatan telah mula berlaku. Oleh itu pengiraan tidak boleh bergantung kepada Bernoulli equation sama sekali. Pengiraan perlu menggunakan dengan rumus khas yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Yang saya nak beri idea ialah bagaimana mampatan itu berlaku dan bagaimana mampatan itu boleh menghasilkan had laju yang lebih tinggi. Jadi apa yang para saintis buat ialah para saintis akan cuba mengecilkan keadaan di throat. Ini keadaan di throat. Para saintis cuba untuk mengecilkan seminimum mungkin keadaan di throat dengan harapan bahawa had laju boleh ditambah untuk gas. Maksudnya had laju gas akan semakin laju, semakin laju, semakin laju. Kemudian seperti yang saya katakan, berdasarkan pemerhatian kita dapati bahawa had laju di dalam throat di sini hanya boleh mencapai maksimum Mach number sama dengan 1. So yang ini saya harap para pelajar dapat ingat. Ini kerana kita kata pengecilan cross-sectional area kita kata tidak mampu untuk menambahkan lagi had laju molekul gas. Kerana molekul gas mempunyai pilihan untuk merapatkan molekul masing-masing. Maksudnya, kalau kita memberi tekanan ataupun kita jalankan sesuatu gas di dalam satu ruangan yang sempit, molekul pada awalnya berusaha untuk bergerak dengan lebih laju kerana untuk balancekan inlet dan outlet. Tetapi setelah mencapai Mach number sama dengan 1, kita dapati bahawa molekul udara ataupun molekul gas tidak mampu lagi untuk bergerak lebih cepat daripada itu.
antara idea yang digunakan ialah molekul udara juga mempunyai berat yang tertentu kerana molekul kita kata akan ada mass. Oleh itu mass tersebut kita kata hanya boleh membentuk maknanya bergerak secara natural dengan had laju yang tertentu. Tetapi apa yang berlaku? Tentulah molekul-molekul gas tersebut lebih suka untuk merapatkan dirinya. Maksudnya, molekul gas akan termampat di dalam throat. So, maknanya di dalam throat ini ada dua fenomena yang berlaku. Pertama, kita kata adalah increment of velocity. Increment of velocity. Dan yang kedua, kita kata adalah compressible. Compression of molecule. Okay, jadi maknanya ada dua perkara yang berlaku di dalam throat. So yang ini saya harap pelajar dapat alert. Okay, bagi keadaan Mach number kurang daripada 0.3, kita kata compression of molecule mungkin tidak berlaku. Di dalam keadaan had laju melebihi 0.3 Mach number, kedua-duanya berlaku. Increment of velocity juga berlaku, compression of molecule juga berlaku. Dan kemudian apabila molekul tersebut masuk ke ruangan divergent section, maksudnya daripada bergerak daripada kawasan yang kecil kepada kawasan yang besar. So apa yang berlaku? Kita dapati bahawa di antara velocity dan molekul sebenarnya compression of molecule menyimpan lebih banyak tenaga. Oleh itu, apabila molekul udara ataupun molekul gas berada ataupun bergerak daripada kawasan yang sempit kepada kawasan yang mempunyai cross-sectional yang besar, kita dapati bahawa tenaga yang ada di dalam molekul, apabila kita mampatkan, kita imagine bahawa kita memerlukan banyak tenaga untuk kita mampatkan ataupun untuk kita dekatkan jarak di antara dua molekul. So, tenaga yang ada pada mampatan tersebut akan dipindahkan kepada tenaga kinetik. Oleh itu, kita kata satu fenomena yang menarik di sini ialah kita dapati bahawa sekiranya gas melalui inlet seperti ini dan kemudian ia melalui kawasan throat ataupun kawasan yang sempit, kita dapati bahawa had laju aliran gas makin bertambah, tetapi ia hanya boleh mencapai kelajuan Mach number 1. Dan kemudian apabila ia dilepaskan di dalam corong yang semakin membesar seperti ini, kita dapati bahawa hasil mampatan tadi akan membantu molekul untuk bergerak lebih laju. Oleh itu, di dalam kawasan diverging section di sini, kita dapati bahawa molekul gas boleh bergerak dengan kelajuan lebih besar daripada Mach number 1. Okay, ini kita kata adalah satu fenomena yang menarik yang berlaku apabila kita cuba mampatkan gas dan alirkan di dalam keadaan convergent and divergent nozzle. Ia berbeza dengan konsep Bernoulli yang kita gunakan selama ini. So kalau konsep Bernoulli, oleh kerana tiada mampatan berlaku, membawa maksud had laju pada cross-sectional yang besar adalah perlahan, kemudian akan masuk kepada cross-sectional area yang kecil akan menjadi laju, dan apabila ia melalui di kawasan cross-sectional yang besar, ia akan kembali perlahan. Itu idea Bernoulli. Tetapi untuk idea compressible flow, saya harap pelajar dapat mempunyai memahami perkara ini, iaitu apabila gas memasuki kawasan inlet dan ia bergerak ke kawasan yang lebih kecil, kita kata ada dua perkara yang berlaku. Had laju semakin bertambah dan dalam masa yang sama mampatan molekul akan berlaku. Kemudian apabila gas tersebut melalui di kawasan yang mempunyai cross-sectional yang besar, tenaga daripada mampatan tersebut akan dipindahkan kepada tenaga kinetik, membawa maksud had laju molekul di dalam ruangan ini akan menjadi lebih laju daripada Mach number 1. So yang ini saya harap pelajar dapat memahami mekanisme bagaimana seorang engineer cuba untuk create atau cuba untuk
buat had laju gas yang melebihi Mach number 1. Oleh itu, saya harap pelajar dapat membaca buku teks, dapat memahami perkara ini. Selalunya mereka akan melukis convergent divergent nozzle, dan kita akan membuat basic assumption bahawa at converging section, Mach number is lower than 1, and at throat here, Mach number is exactly same, equal to 1, and at diverging section, Mach number can be exceed 1. Okay. So yang ini saya harap para pelajar faham tentang pembentukan Mach number yang melebihi daripada 1. So ini adalah beberapa contoh diverging nozzle untuk rocket engine, converging nozzle untuk engine yang untuk jet engine dan sebagainya. So saya harap pelajar boleh melayari YouTube untuk melihat mekanisme bagaimana engine jet atau jet turbine dibuat. So selalunya kita akan letak banyak bilah kerana kita akan cuba mampatkan lagi supaya apabila berlaku pembakaran dan gas tersebut akan keluar dengan laju dan kita akan boleh menghasilkan daya tujah yang agak besar. So yang ini adalah contoh convergent divergent nozzle yang digunakan. Okey, walau bagaimanapun, ada ketikanya mungkin researcher tidak boleh mendapat nilai Mach number lebih daripada 1 pada outlet. Okay. Ada ketikanya. Okay. Kerana apa? Kerana berlaku satu keadaan iaitu dinamakan shock wave. So kita akan belajar juga berkenaan dengan shock wave condition pada bab yang akan datang. Okay. Tetapi pada bab ini kita akan cuba hanya melihat keadaan seperti ini. Kita ada convergent divergent. Kita lalukan gas dan kita anggap bahawa supersonic flow berlaku pada diverging section. Okay. So, tetapi di dalam ini apa yang berlaku? So di dalam ini kita kata sekiranya shock wave berlaku, maknanya mungkin shock wave, kalau kita lihat pada gambar raja ini, saya akan terangkan apabila kita masuk di dalam bab shock wave. Mungkin shock wave berlaku di dalam nozzle, ataupun shock wave berlaku seketika selepas aliran gas keluar di sini, atau shock wave berlaku jauh sedikit pada outlet dan sebagainya. Okay. So apabila shock wave berlaku, yang ini saya harap pelajar dapat faham, ingat dulu fakta ini. Sekali lagi saya akan cuba terangkan pada bab yang akan datang. Shock wave kita kata adalah gencatan tenaga, membawa maksud tenaga yang sepatutnya menukarkan had laju akan menukarkan had laju molekul kepada had laju speed of sound, had laju bunyi. Okay, tetapi kita kata agak terencat. Kerana apa? Shock wave berlaku. Dan apabila shock wave berlaku, kita kata Mach number akan kembali kurang kepada 1. Membawa maksud region sebelum shock wave adalah Mach number lebih daripada 1, tetapi region after shock wave adalah subsonic ataupun kurang daripada Mach number 1. Okay. Yang ini kita akan belajar pada bab yang seterusnya. Saya akan ulang kembali perkara ini. Cuma di peringkat awal saya terangkan keseluruhan keadaan yang berlaku di dalam convergent divergent section. Dan saya harap pelajar boleh menerangkan perkara ini, boleh membezakan aliran cecair dan gas yang melalui convergent divergent, boleh memahami apa yang berlaku, apa yang menyebabkan gas yang melalui convergent divergent boleh bergerak lebih laju daripada speed of sound ataupun supersonic. Dan saya harap pelajar juga dapat faham reason ataupun sebab yang macam manakah yang menyebabkan kemungkinan mungkin kita ada convergent divergent dan kita telah berjaya mendapat Mach number 1 pada throat, tetapi mungkin kita tidak dapat supersonic kerana shock wave telah berlaku pada outlet.
Okey, so di sini kita selalunya, saya gunakan yang ni pun boleh. Selalunya para para pengkaji akan menggunakan sama ada ratio of pressure P over P naught atau Mach number chart. Okey, yang ditunjukkan di dalam ini. Jadi apa yang berlaku di sini nilai T di sini, okey, garisan ini adalah nilai yang berlaku pada throat. Jadi kalau kita lihat di sini, ada kemungkinan aliran kita, gas kita akan meningkat dan akhirnya mencapai Mach number equal to 1 pada throat. Tetapi ada kemungkinan Mach number akan terus meningkat dan kita akan dapat keadaan di mana supersonic. Maknanya had laju boleh bergerak dengan had laju bunyi. So kemudian, tapi ada juga keadaan di mana setelah ia mencapai Mach number 1, mungkin Mach number dia akan turun di sini. Dan atau kita tak boleh mencapai Mach number 1 dan akhirnya menurun dan menurun. So ini disebabkan oleh berlakunya shockwave. So saya harap pelajar dapat melihat gambar rajah ini daripada buku teks kerana sebahagian daripada explanation ataupun penerangan tentang ini ada ditulis di dalam buku teks Porter. Okay, buku teks yang sama digunakan oleh para pelajar untuk fluid mekanik 1. Cuma yang perlu difahami, ada ketika mereka menggunakan graf ratio pressure over P naught. Nanti kita akan belajar apa yang dimaksudkan dengan P, apa yang dimaksudkan dengan P naught, atau ada ketika menggunakan table yang hanya menggambarkan Mach number. So ini adalah antara perkara yang berlaku. So di dalam tajuk shockwave nanti kita akan lebih kepada normal shockwave. Maksudnya kita akan pergi melihat normal shockwave ataupun shockwave yang berlaku secara garis lurus, ataupun kita boleh mengatakan shockwave yang lebih kepada perkara ini. Maksudnya shockwave yang berlaku perpendicular kepada flow of direction. Okay. Okey, so kemudian kita lihat sedikit sahaja lagi perbezaan di antara incompressible flow dan juga compressible flow. Ada sesetengah buku mereka hanya fokus ataupun mereka menukarkan idea incompressible lebih kepada liquid dan compressible lebih kepada gas. Okay. So untuk incompressible kita mengatakan bahawa density adalah constant. So kita perlu ingat bahawa ketumpatan adalah malar, constant, tetapi compressible, perubahan berlaku kepada ketumpatan. Dan kita boleh mengambil limit untuk compressible dan incompressible, iaitu untuk incompressible dia berlaku pada low speed, iaitu Mach number kurang daripada 0.3, tetapi untuk compressible flow dia akan lebih kepada high speed, iaitu Mach number lebih kepada 0.3. Dan untuk incompressible flow selalunya kita akan menggunakan meter per second, tetapi di dalam compressible flow oleh kerana had laju semakin tinggi kita akan menggunakan Mach number. So saya harap pelajar dapat alert penggunaan Mach number. Lebih-lebih lagi sekiranya medium yang digunakan adalah gas, kerana gas kemungkinan spesifik gas ataupun kita kata gas yang tertentu, nitrogen, hidrogen, helium dan sebagainya, berbeza dengan gas untuk udara, air. Kerana di dalam udara ia merupakan campuran beberapa jenis gas. Oleh itu, nilai udara dan juga nilai spesifik gas seperti helium, hidrogen dan sebagainya adalah berbeza. Saya harap pelajar dapat alert perkara ini. Dan untuk incompressible flow, kita akan menggunakan rumus A1V1, A2V2. Dan untuk compressible flow, kita perlu mengambil kira nilai density. Kerana apa? Kerana density berubah. Oleh itu, kita akan menggunakan rumus rho AV at inlet equal to rho AV at outlet. So, subscript 1 untuk inlet dan subscript 2 untuk outlet. Dan kemudian, untuk incompressible flow,
sama ada ia liquid ataupun gas. Okey, di sini saya harap pelajar tidak terkeliru. Gas sekiranya ia bergerak perlahan, ia tergolong di dalam incompressible, dan sekiranya gas bergerak dalam keadaan dengan had laju yang tinggi, ia mungkin tergolong di dalam compressible flow. Okay, untuk liquid selalunya jarang kita klasifikasikan liquid sebagai compressible flow. Okey, untuk incompressible flow, sama ada liquid atau gas, kita menggunakan Bernoulli equation untuk menyelesaikan masalah. Dan saya rasa praktikal ataupun contoh pengiraan Bernoulli equation para pelajar telah boleh selesaikan kerana ia adalah tajuk utama di dalam fluid mekanik 1. Okey, dan sekiranya permasalahan kita melibatkan gas yang termampat ataupun gas yang bergerak dengan had laju yang tinggi, so apakah equation yang boleh kita gunakan? First thing ataupun perkara utama yang pelajar perlu ingat, kita tidak boleh menggunakan Bernoulli equation. So sila ingat ini. Sekiranya permasalahan kita adalah compressible flow, oleh itu Bernoulli equation langsung tidak boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kita perlu menyelesaikan masalah compressible flow dengan satu set equation yang melibatkan compressible flow. So jadi selepas ini kita akan melihat apakah equation yang digunakan untuk menyelesaikan masalah compressible flow.